Dan selamat pagi semua. So hari ini kita sambung pembelajaran kita berkenaan topik transformation yang mana kita akan buat combine transformation. Kelas terakhir kita saya dah share beberapa jenis transformation. Yang terakhir tu rotation yang saya tak sempat nak selesaikan. Kita tengok macam mana nanti. Okay, so content standard, combined transformation, learning standard, determine the image and object of a combined transformation. Okay, kita ada 4 jenis transformation: translation, reflection, rotation, dan juga akhir sekali enlargement. Okay, translation, reflection, rotation, awak telah belajar di tingkatan 2, manakala enlargement tingkatan 5. Okay, so sekarang ni kita nak combine. Biasanya bila melibatkan combine, kita hanya combine 2 sahaja. Okay, an object can perform more than one transformation and will produce an image based on the transformations involved. In general, the combination between the transformation A and transformation B can be written as transformation AB or transformation BA in the order of the desired transformation. Combined transformation AB means transformation B followed by transformation A. Kena ingat dia punya aturan dia tu. Okay, kalau AB, B mula dulu diikuti dengan A. Okay, kita tengok contoh. Oh, belum contoh lagi. Okay, the diagram below shows the steps to determine the image or object of a combined transformation AB. Okay, okay, kita tengok contoh. Okay, example 15 yang ada dalam buku teks awak. The diagram on the right shows several triangles drawn on a Cartesian plan. It is given that transformation P, Q, R, okay, 3 jenis transformation. Kemudian determine the image of triangle A. So awak fokus kepada triangle A. Yang triangle yang lain tu tak perlu fokus. Itu nanti kita nak cari. Yang ni triangle A awak. Okay. Kita akan mulakan dengan P2. P kuasa 2. P2 tu bermaksud PP lah. Okay. P. Yang ni yang mudah translation kedua-duanya. So daripada gambar rajak A, apabila diberi banyak segitiga di situ, kita nak tentukan image. Ini mudah. Ini mudah. Okay. Contoh yang A tu ada 3 bucu, kita pilih 1 sahaja. Okay, so kita nak tentukan mana segitiga yang terhasil nanti. Contoh saya ambil yang itu. Bucu tu, 1 bucu sahaja, tak perlu banyak-banyak. Sebab banyak image, awak nak tentukan image daripada gambar rajah segitiga yang diberi itu. Okay, so bila macam tu, translation 3, 1, seperti biasa pergerakan dia 3 ke kanan dan 1 ke atas, baru sekali, kali kedua pun sama, 3 ke kanan dan 1 ke atas. Jadi kita dapati image-nya adalah T. Okay, triangle T. Mudah sahaja sebab ni dah bagi. Okay, settle. Kemudian yang seterusnya RQ. Okay, yang seterusnya RQ. Saya iris dulu. Okay, RQ kita akan mulakan dekat Q. Q adalah rotation of 90 degree anti-clockwise at center 3, 4. Macam biasa, masih guna pakai triangle A, bukan triangle T ya. Setiap satu soalan ni, A dan B ni, mesti mula pada triangle A. Jangan guna triangle selain daripada A. Okay. A yang pertama dah dapat, B pula. So daripada 3 bucu yang ada itu, macam biasa saya pilih yang ini juga, sama bucunya.
Kemudian kita tengok RQ transformationnya dimulakan dengan Q. Q adalah rotation of 90 degree anti-clockwise at center 3, 4. So, dapatkan dahulu center dia. Ni 3, 4. Okey, ni centernya. Okey, ini centernya. Jadi awak sambungkan bucu yang awak pilih pada segitiga tersebut kepada center. Kepada center. Oh, sorry. Sorry. Sekejap ya. Okey, sambung dengan pembaris, panjangkan. Kemudian ambil pembaris itu, letak pada center melintanglah. Kita nak bina sudut 90 degree. Biar betul-betul 90 degree. Kalau katakan tak confirm, kalau siapa yang ada protector tu, ukurlah sudut 90 degree. Tapi saya dah ajar sebelum ni, ambil saja pembaris. Pada pembaris awak tu banyak garis-garis skala, tindankan mana-mana satu. Contoh awak ambil nombor 15, garis nombor 15 tu tindan pada garisan yang awak buat dari bucu ke center tu tadi. Okey, letak pembaris tu pada center bukan pada bucu segitiga. Macam tu. Okey, jadi bila macam tu, daripada bucu segitiga ni, dia akan diputarkan ke bawah atau ke atas, salah satulah. So kita baca balik, dia anti-clockwise. Bila anti-clockwise, dia akan putar ke bawah. Okay, putar ke bawah. Sudut dia 90 degree. Tadi kita dah buat pembahagian garisan tadi tu, setiap satu tu 90 darjah. So automatically kita dapati ukur sajalah. Jarak bucu ke pusat ni berapa, guna pembaris. Jadi daripada sini, sini. So awak akan dapat bucunya berada di sini. Bucunya berada di sini. Okey. Kalau awak nak lebih pasti, awak buat setiap satu bucu segitiga ni kaedah yang sama. So terbinalah nanti bentuk segitiga tu. Saya punya lakaran ni mungkin tak tepat lah. Sebab saya tak guna pembaris. So saya agaknya berada di situ lah. Nanti sekejap. Okey. Saya agaknya berada di sini. Okey, kemudian seterusnya saya guna pakai bucu saja, satu bucu saja dulu ya. Bucu ni lah. Okey, kemudian diikuti dengan R. R adalah enlargement, pembesaran. Bila pembesaran, so didapati hanya segitiga V, W dan U sahaja yang dibesarkan. So kita nak tengok mana satu yang kena titik tu nanti. Okey. So R adalah enlargement at center 80. Cari center 80. Ni center yang baru. Okey. Bucu baru yang ini ya. Jangan guna bucu yang asal. Guna bucu yang telah diguna pakai. Okey. Enlargement at center 80 with scale factor 2. Jadi daripada yang bucu ni dengan center ni awak besarkanlah. Besarkan, sorry, sambungkan. Macam tu. Okey. Boleh? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, good. Agak-agak jumpa tak dia punya ni lakaran saya macam kurang tepat lah. Kan? Betul tak? Okey, tak apa. Okey, so dari bucu yang dapat ni ke center, okey, dia kata apa? Scale factor dia 2. Scale factornya 2. Jadi awak dah belajar sebelum ni, so dia akan jadi double lah. Kalau dari bucu ke center, dikira 1, ya Allah. Dikira 1, jadi bila besarkan, dia double lah. Ini bucu ke center, dia double macam tu. So titiknya berada di sini. So lukisan saya ni tak tepat ni. Lukisan saya ni tak tepat. Okey. Jadi akan ada masalah lah untuk dapatkan segitiga yang sepatutnya. Tapi kaedahnya macam tu. Ada soalan tak berkenaan dengan yang ini? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey. Kita sambung yang seterusnya. Minta maaf lah. Tak dapatlah nak tentukan imej yang sepatutnya. Sebab lukisan
Yang ini saya tak betul ni. Ni garisan ini. Saya tak betul ni. Sebab saya tak guna pembaris. Patut guna pembaris. Okey. Kalau ada soalan tanya ya. Okey. 16 pun sama juga. Determine the object. Sekarang ni objek pula. Okey. Tadi determine the image. So kita jadi terbalik. In the diagram on the right, trapezium G double dot is the image of an object under a combined transformation. Mana G? Okey, yang berwarna merah ni lah. Yang berwarna merah ni. It is given that transformation T enlargement, V rotation, W reflection. Determine the object of trapezium under the combined transformation. Dia jadi terbalik lah. Okey, kalau sepatutnya objek pergi image. Kalau katakan WV, so mesti dimulai dengan V, diikuti dengan W. Tapi kalau terbalik, image kepada objek. Okay, kalau katakan WV, so dia sepatutnya W pergi ke V. Dia jadi terbalik macam tu. Okay, jadi terbalik. Serba-serbi jadi terbalik lah kat sini ni. Okay, so WV. WV sepatutnya V pergi W, tetapi memandangkan image yang diberi, kita nak kena cari objek, so dia akan jadi terbalik. So kita akan buat W dahulu diikuti dengan V. Macam tu. So W adalah reflection on line Y equal 1. Okay, Y equal 1. Mana Y equal 1 tu? Ni. Okay, pada Y ni nilai 1, so dia akan reflect di sini. Buat garisan reflection tu. Okay. Okay, kemudian ukurlah jarak setiap satu. Kita cari dia punya reflection dulu. 3 kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kat sini. Kemudian yang ini 3 dekat sini. Yang ini berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atas sekali. Okey. Kita dah dapat dah image yang pertama. Kemudian daripada image yang itu kita kena buat V pula. V pula. V adalah rotation of 180 degree at the origin. Okey, sama macam tadi, origin dia yang ini. Okey, kita ambil satu bucu tadi tu, kita sambungkan bucu itu. Okey, tarik panjang lah. Tarik panjang. Okey, kalau pembaris tu. Kemudian di center ni bahagikan kepada 4 bahagian lah. Mesti 90 degree. Mesti 90 degree. Okey, so putaran awak adalah sama ada ke kiri ataupun ke bawah. Okey, ke kiri ataupun bawah. So kita bergantung kepada tengok rotation of 180 degree at the origin. So kalau 180 degree ni dia tak ada clockwise anti clockwise lah, sebab sama sahaja. So awak boleh pusing mana-mana. Jadi kalau macam tu, ini garisan 180 lah. Ni garisan 180. So bila awak pusing, didapati ada satu sahaja segitiga yang kena. Yang inilah. Ni. Okey, ukur je jarak sini ke sini berapa. Kemudian dari center ke sini berapa. Mesti sama. Okey, so didapati objeknya adalah F. Okey, objeknya adalah F. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey. Tak ada, cikgu. Okey, yang B tu buat sendirilah. Okey. Kita tengok ada lagi tak contoh? Ada lagi contoh. Okey, tak apa, kita tunjuk.
The diagram on the right shows the point P and point Q on a Cartesian plan. It is given that transformation, okey, ini hanya melibatkan point. Bila point lagi mudah berbanding dengan rajah diagram. Okey. Macam tadi bentuk segitiga, bentuk trapezium apa semua tu kan. Point lagi mudah. Determine the image of point P under the combined transformation AB. So kalau AB kita akan buat B dahulu. B adalah reflection on line Y equal X. Dekat situ tak ada garisan Y equals X. Jadi guna pakai pengetahuan sedia ada awak yang sebelum-sebelum ni. Okay, macam mana nak bina garis lurus Y equal X. Okey, kat sini macam-macam kena guna pengetahuan lepas. Ni Y equal to X. Bermaksud dia pembahagian sama besar lah. Dia berada di tengah-tengah. Ni Y equals to X. Okey, so kita tengok AB, B adalah reflection. Untuk P ya, kita fokus kepada P. So mesti bersudut tegak. Ya Allah. Bersudut tegak daripada sini satu ke sini. Okey, so ini adalah image baru bagi P. Okay, yang kedua adalah A. A adalah translation negatif 5, 2. Mudah saja ini. Negatif 5 ke kiri lah. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ke atas. 1, 2. Okey, so koordinat baru bagi P adalah negatif 1, 8. Okey, P2 lah. Macam tu. Okey, yang BC tu nanti awak buat lah. Okey, A tu adalah berkaitan dengan P. Sorry, yang bawah tu sepatut B tu. B adalah Q pula. Samalah prosesnya. Okey, sama dah prosesnya. Okey, ni awak kena buat lah. Okey, boleh? Ada soalan tak? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita berhenti setakat itu sahaja dahulu. Buat dulu latihan yang ada itu. Okey, kita akan sambung semula. Tengoklah hari apa yang free. Kita akan buat esok. Tak ada kelas kalau ikutkannya. Tapi saya nak ajak nak ganti kelas yang saya tinggalkan semalam tu. Okey, so nanti video ni saya akan share dengan awak semua. So kalau tak ada apa-apa, kita jumpa lagi di lain kelas insya-Allah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.